Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku beriman kepada Allah menjadikan kita orang yang mukmin. Ataupun kita benarkan dalam hati, kita mengatakan bahawa dalam hati kita yakin dan percaya bahawa Allah itu satu. Ya, kita percaya bahawa Tuhan kita ini adalah Allah. Ya, kita tidak menafikan bahawa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi pelaksanaannya, dari segi dari segi peraturannya, kita tidak menjadikan perkara yang disukai oleh Allah itu sebagai suatu tuntutan, menyebabkan kita bukanlah sepatutnya dikatakan kita ini merupakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang dikatakan syukur itu ialah apabila seseorang itu berusaha melaksanakan sesuatu yang sangat-sangat disukai oleh majikan, oleh tuan, oleh sesiapa sahaja yang menyukai. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kehadiran kita dalam majlis ilmu seperti ini sangat-sangat dituntut dan sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kita melakukan sesuatu yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, barang pasti kita kita bakal mendapat sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita yang menumpang di atas muka bumi Allah Taala ini. Kita menumpang kan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar, anak saudara anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Abdullah ibnu Umar, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Abdullah ibnu Umar, kamu ni duduk kena anggap bahawa kehidupan kamu di dunia ini ibarat 'abir sabil, ibarat orang yang musafir ke lana, ataupun gharib, ataupun seorang pedagang yang musafir kerana ini. Pedagang ini sifatnya kalau dia musafir pergi berniaga di tempat orang bekerja, dia sudah pasti akan merindui kampung halaman dia. Apatah lagi dia pergi seorang diri, anak isteri ada di kampung, kan, sudah pasti dia akan merindui kaum keluarga dia, kan. Saya ada bibi saya minta izin balik kampung setelah 2 tahun bekerja. Saya cakap dia balik, cukup dah 2 tahun sebulan. Dia tak, Pak Ustaz nak pulang. Okeylah. Dia tanya dia permit nak buat tak? Permit nak buat. Pulanglah sebab dia pun teringat anak dia, kan, dah cerai, katanya bercerai dengan suami, tinggal anak di rumah dia, dah kerja bintang, dia jaga dia pergi nak naik kapal pesawat, kita belikan tiket pesawat. Nak balik tak tahu nak check in, kita hantar sampai check in, sampai situ dia masuk lah, baru kita balik. Baik pemajikan, baru kita jaga dia balik, bagi cuti 2 minggu, dia balik sebulan. Itu dia, tengok panggil tu. Permit dia tak pun dah setahun kita punya. Kita bayar semua, pinjam lagi duit 5 mata. Lepas tu pula, tak ada teringat kat keluarga. Itu sifat dah, biasalah. Ada yang setengah tu sampai bertahun-tahun, 4-5 tahun, baru balik sekali, keluarga juga. Jadi dia dapat puan teringat. Ada jantan pula kat sini, ada balap pula kat sini, lagi tak ingat tuan. Jadi tak apalah, satu hal. Lepas tu dah bila saya ada di kampung, dia balik mana, dia kata saya telefon dia dah sampai. Cukup sebulan dia sampai di rumah. Tapi dia tak ada, saya ada di kampung, di Kedah, kan. Jadi saya kata dia nanti, kakak buatlah kerja macam biasa, kamu kemas. Okey. Saya mau balik sama malam, tengok pergi tu tak ada orang. Dia ada surat di meja dia. Pak Ustaz, buat banyak-banyak ya, saya banyak menyusahkan Pak Ustaz. Saya terpaksa lari dari rumah ini. Tapi pada dia lari rumah bagi jauh. Ada juga itu, kan? Menyusahkan tu. Itu jenis menyusahkan orang. Dan kita pun, tapi dia tak ambil lah barang. Kalau rumah tu barang kemas isteri saya, duit semua tak ambil. Mungkin nak kira bagi-bagilah pada orang lain, kan. Hak 3 hari, 3 bulan, pada lari balik, lari nak pilih 3, nak kita dicampurkan. Saya ni kira dia kerja, dia tak jahat. Cuma dia ni sebab rumah malam, mungkin nak gaji lebih ke, ada pada jantan tunggu di luar ke, kita tak tahu lah juga. Tapi
Tapi dia buat tanya kat kita, dia takkan lama. Dia takkan mengikut lama lagi. Dia akan menyesal nanti. Pertama, saya batalkan permit dia. Dia sudah menjadi pendatang asing tanpa izin. Kan? Nanti dia nak balik, nanti dia tahu lama muka kami, nanti nak keluar daripada Malaysia. Takut dia. Dia kata ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Kita pun tak buat lagu tu, takut nanti dia jahat lagi. Kan? Pokok Indonesia pun satu hal tuan. Kerajaan dia kata rakyat Malaysia jahat, pukul orang dia, yang dia takut orang kita. Lari macam tu tuan, besarkan kita. Lalu dah dapat permit tuan, nak boleh ke bibik tadi 12 ribu. Saya dapat maklumat tadi kawan saya ambil 14 ribu tadi. Kan? Pada semua nak makan, menteri nak makan, menteri Indonesia nak makan, menteri sini pun nak makan juga. Jadi makan sama-sama dulu tuan. Punya sama orang sekarang. Semua naik gaji bibik akan naik lagi lah, 400-900. Kan? Dan semua orang nak naik atas, seperti kepala kita nak atas. Pada semua kita naik ke bulan lah atas. Tak ada bulan nak turun lah tuan. Baik. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ni semua milik Allah, kita menumpang di atas muka bumi Allah. Allah dia berkuasa penuh di atas segala sesuatu.